Salam semua, kembali lagi bersama saya dan dalam video ini saya akan kongsikan sedikit proses-proses untuk dapatkan lesen memandu manual ataupun automatic. Lesen lain saya tidak akan cerita. Saya akan cuba pendekkan video ini sebaik yang mungkin tanpa meninggalkan apa-apa maklumat yang penting yang mungkin akan timbul di fikiran kamu lah. Okey, individu mesti mau 17 tahun, umur 17 tahun ke atas dan pemegang mic card dan pasport. Tidak buta warna dan tiada saman atas nama tu. Lepas tu, institut pemandu, you cari yang berdekatan. Kalau ada beberapa buah, cuba bandingkan harga dan servis yang ditawarkan. Lepas tu, daftarkan diri untuk ceramah 6 jam. Ceramah undang-undang 6 jam. Diorang akan bagi buku macam ni ya. Kurikulum Pendidikan Pemandu ataupun dikenali sebagai KPP 01. Lepas tu, kamu akan, pada hari yang lain, kamu akan booking ujian komputer tu yang bertempat di Pusat Ujian Relax ataupun MYEG. Calon dikendaki untuk menjawab soalan sebanyak 50 dan markah lulus adalah 42/50. Untuk calon yang gagal, boleh ulang balik dengan kos yang minimum dalam RM35 begitulah. Okay. Lepas tu, untuk calon yang sudah lulus tu, boleh teruskan untuk proses lesen L tu dengan pusat ujian, pihak institut ataupun boleh terus ke pejabat JPJ dengan kos RM33 ataupun RM35 lah. Lebih kurang begitulah harga dia. Okay, contoh lesen L. Begini. Okay. Ada gambar, lepas tu lesen L tu biru muda, ada nombor IC, nama penuh dan juga jenis kelas yang di pohon. Ini, kalau you boleh tengok, ada huruf D, D bermaksud lesen manual, kalau DA tu bermaksud lesen automatic. Tarikh yang dikeluarkan dan tempo tarikh tamat tu lah. Untuk permulaan memang diberi 3 bulan saja, tapi boleh dilanjutkan selama 2 tahun. Okay. Ini adalah slip pembaharuan. Maksudnya, bila ini sudah expiry 3 bulan tu kan, dan masih lagi aktif belajar memandu, kamu boleh renew di post office, UTC ataupun cawangan JPJ yang terdekat dengan kos RM30 untuk 3 bulan lagi. Okay, ini yang asal. Ini slip pembaharuan. Waktu ujian JPJ, pastikan you bawa yang asal dengan yang slip terkini ya. Kalau calon tidak pernah renew, jadi bawa ini sajalah. Lesen L ni membolehkan calon untuk belajar memandu dengan kehadiran pengajar dan menggunakan kereta institut. Tidak dibenarkan untuk membawa kenderaan sendiri dan memandu berseorangan. Kalau didapati oleh pihak trafik ataupun JPJ memang kena saman lah. Saman dan juga mungkin lesen L kamu akan digantung. Alright, kita ke step yang seterusnya. Masuk kelas KPP 02. 5 jam latihan amali di litar. Apa yang kamu belajar di sini adalah rutin pemeriksaan kenderaan, RPK. Rutin sebelum memandu, RSM. Ini dua-dua rutin ini adalah demo pemeriksaan kenderaan lah. Lebih kepada banyak bercakap dan aksi. Lepas tu, latihan litar. Semua elemen tu kamu akan belajar. Naik bukit, parking CC, seleko S, seleko Z dan juga 3 penjuru untuk lesen manual. Lesen automatic pula ada tambahan satu lah, rem, tanjakan. Okay. Manual ada 5. Lesen automatic ada 6. Selepas habis latihan KPP 2, 5 jam, kita teruskan masuk kelas KPP 3, 10 jam. Latihan di lebuh raya. Apa yang kamu belajar di lebuh raya adalah belajar mengawal kenderaan, biasakan diri dengan undang-undang semasa memandu dan biasakan diri dengan laluan ujian yang sudah ditetapkan. Selepas selesai latihan 5 jam dan 10 jam, kalau sudah yakin dengan latihan yang sebelum tu, boleh teruskan dengan proses seterusnya, iaitu QTI. QTI ini adalah ujian kelayakan untuk ikut ujian memandu JPJ. QTI ini dijalankan oleh penguji dari institut. Penguji dari institut yang akan menguji kamu RPK, RSM, semua elemen di litar tu dan juga lebuh raya. Okay. Untuk calon yang gagal boleh mengulang dengan kos yang minimum. Untuk calon yang sudah berjaya lulus ujian QTI boleh teruskan untuk menempah ujian memandu JPJ. Okay.
Untuk menempah ujian memandu JPJ itu, pastikan lesen L kamu sudah matang 30 hari ataupun erti kata lain, lesen L kamu sudah lebih 30 hari dan pastikan lesen L kamu pun sah sehingga tarik ujian JPJ tersebut. Bayaran untuk booking RM10 dikenakan. Pada hari ujian memandu tersebut, yang akan dikendalikan oleh pegawai dari JPJ akan menguji RPK, RSM, semua elemen di litar tu dan juga lebuh raya. Litar adalah bahagian 2 dan lebuh raya adalah bahagian 3. Ada pelajar tanya, sekiranya kalau saya gagal di litar, adakah saya masih boleh teruskan dengan ujian lebuh raya? Jawapannya, ya. Sebab dua bahagian ini adalah berbeza. Lebuh raya adalah bahagian 3, litar adalah bahagian 2. Soalan lain lagi yang selalu diorang tanya adalah, kalau saya lulus litar tapi lebuh raya saya gagal, adakah perlu saya ulang kedua-dua bahagian ni ataupun saya cuma ulang bahagian lebuh raya saja? Jawapannya adalah, you cuma ulang bahagian mana yang gagal. Dalam kes ni, kalau you gagal bahagian lebuh raya, you ulang lebuh raya saja. Ataupun kalau you gagal bahagian litar, you ulang semua yang dalam litar tu. RPK, RSM dan litar. RPK dan RSM dan juga semua elemen dalam litar tu. Apabila calon sudah lulus kedua-dua bahagian tu, litar dan lebuh raya, boleh teruskan untuk proses lesen P melalui institut ataupun terus ke pejabat JPJ. Boleh proses lesen P dengan kos RM60 sampai RM65. Lesen P ni dia sah sehingga 2 tahun. Contoh lesen P adalah macam ni. Ada gambar, ada butir-butir kamu semua tu dan juga tariklah di ujung sini tu ada huruf P. Okay. Lesen P sah untuk 2 tahun dan selepas 2 tahun tu kamu boleh tukarkan lesen tu ke lesen CDL di pejabat JPJ. Segala proses yang saya bagi tahu tadi itu mengambil masa tidak lebih dari 2 tahun. Itu paling cepat sudah. Alright, bergantung juga dengan keadaan di institut masing-masing. Kalau terlalu ramai student, memang lambat sikit lah. Mengambil masa yang lebih lama sikit. Alright, and saya harap juga semua maklumat yang saya bagi tahu di sini cukup lengkap. Sekiranya kalau ada soalan, tanya saja di bawah dan saya akan bagi link, semua link tu untuk rujukan litar di bahagian deskripsi tu supaya kamu boleh tengok untuk tahu lebih lanjut lah. Dan topik pada hari ini sampai di sini saja dan kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Ciao.